Salam sejahtera semua. Tajuk yang akan saya bentangkan ialah mabuk dan alkoholisme. Saya Ilin Tong Hiling. Saya Lancawan. Pertama, mari kita melihat kepada topik ini. Mabuk membawa masuk pengambilan minuman beralkohol secara berskala dalam kuantiti yang banyak. Manakala alkoholisme merupakan sejenis penyakit di mana seseorang mempunyai keperluan obsesif untuk minum alkohol. Segi ketagihan, mabuk merujuk kepada minum secara sekali-sekala, tidak bergantung kepada etil alkohol secara fizikal. Seseorang pemabuk itu berisiko dan berkemungkinan berubah menjadi penghidap alkohol. Hal ini dikatakan demikian kerana pengambilan alkohol yang kerap juga akan menyebabkan ketagihan. Alkoholisme pula ialah ketergantungan pada seseorang yang menderita alkoholisme menampakkan dirinya pada tahap mental dan fisiologis. Minuman beralkohol boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu apabila memilih minuman yang beralkohol, seseorang pemabuk akan dipandu oleh pilihan cita rasanya. Manakala apabila memilih minuman beralkohol, seseorang alkoholisme akan minum sebarang minuman sahaja yang mengandungi etil alkohol. Fisiologi dan tingkah laku alkohol. Minum minuman beralkohol akan menyebabkan ketergantungan fizikal dan psikologi, penyakit, hubungan sosial terjejas dan prestasi kerja yang lemah. Ia juga akan mempengaruhi setiap sistem organ dalam badan kita. Antaranya ialah pankreatitis, gangguan sistem endokrin, gangguan gastrosis, kemerosotan fungsi saraf pusat, sindrom alkohol fetal yang dikenali sebagai FAS. Penyakit sindrom alkohol fetal disebabkan oleh pengambilan minuman beralkohol oleh ibu semasa kehamilan. Ciri-ciri bayi yang menghadapi penyakit ini adalah mempunyai IQ yang rendah, ciri-ciri wajah yang bibirnya atas nipis dengan futum yang panjang, dan juga pembukaan mata pendek. Kesan psikologi amat jelas terhadap tingkat balas emosi dan mengatasi perlakuan. Contohnya, pemabuk akan memaparkan pencerobohan fizikal, kelihatan euforik, gembira tanpa alasan, kecenderungan atau agresif seksual, kemerosotan progresif dalam keupayaan sensorimotor. Peminum. Jenis peminum boleh dibagikan kepada peminum sosial, peminum berat, peminum bermasalah, dan peminum kronik. Peminum sosial berciri mempunyai kemampuan untuk mengambil alkohol atau menahan diri mengikut kehendak. Peminum berat ialah seseorang yang mengambil alkohol melebihi had biasa. Peminum bermasalah mengambil alkohol boleh menyebabkan komplikasi dalam kehidupan peribadi. Manakala peminum kronik pula ialah seseorang yang menjalani hidup sepenuhnya dan terfokus pada alkohol. Minuman sebagai aktiviti sosial dan kumpulan. Minuman beralkohol akan diminum semasa perayaan, majlis ulang tahun, majlis perkahwinan, promosi kerja, dan juga acara sosial. Menurut kajian, bagi orang Eropah, mereka tidak menganggap minum minuman beralkohol sebagai nafsu atau masalah sosial. Sebaliknya, dilihat sebagai elemen atau lambang tradisional budaya. Seterusnya, saya akan membentangkan variasi tingkah laku minum. Bagi poin pertama iaitu umur. Penurunan dengan peningkatan umur, tetapi ia juga boleh bermula pada awal hidup. Penggunaan di kalangan kanak-kanak yang berumur sekolah rendah. Kebanyakan peminum melaporkan pengalaman penggunaan alkohol mereka adalah dalam masa remaja. Peminum lebih biasa di kalangan pelajar kolej. Jantina, kelompok peminum lelaki lebih besar dan kerap berbanding dengan wanita. 25% daripada lelaki yang dilaporkan menahan diri berbanding dengan 40% daripada wanita. Latar belakang sosial, tahap pendidikan, pendapatan, agama, dan rantau berbeza boleh mempengaruhi tingkah laku minum seseorang. Orang dewasa yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi akan minum lebih daripada mereka yang kurang berpendidikan. Perbezaan serantau, penggunaan alkohol rendah di selatan berbanding dengan kawasan lain di negara dan penggunaan tinggi di barat.
Perbezaan etnik dalam minuman berlebihan dalam negara Ireland, mereka mempunyai reputasi yang lama untuk minum berlebihan dalam kalangan lelaki Irish kerana ia merupakan keijanan budaya mereka. Dalam negara Itali, mereka mengengkaukan tradisi penggunaan alkohol yang tinggi terutamanya minum wine dengan makanan. Rumah minuman awam, contohnya adalah bar dan kedai minuman. Seterusnya, ini menunjukkan seseorang membelanjakan wang dalam minum minuman alkohol. Individu yang berumur 18 hingga 20 tahun telah membelanjakan wang yang tertinggi, manakala 65 tahun hingga 69 tahun telah membelanjakan wang yang terendah. Seterusnya, contoh jenayah berkaitan dengan alkohol iaitu pembunuhan dan serangan berlebihan. Seterusnya, masalah alkohol boleh membawa kemalangan jalan raya. Kemalangan jalan raya mewakili puncak kematian tunggal terbesar di Amerika Syarikat untuk orang yang di bawah umur 34 tahun. Ini merupakan strategi kawalan sosial. Kerajaan perlu membangunkan sistem undang-undang untuk melarang perbuatan, pengedaran atau memakan minuman beralkohol, menguatkuasakan perlembagaan, melarang pembuatan dan jualan minuman beralkohol, mengetatkan peraturan yang sah, komponen yang sah, mengawal jenis minuman keras, kos kewangan, kaedah pengedaran, masa yang boleh diterima dan tempat untuk minum, dan kesediaan selekor minuman beralkohol kepada pengguna mengikut umur, seks dan berbagai ciri sosioekonomi. Menetapkan sistem untuk mendidik orang tentang akibat penggunaan alkohol dengan malamat menggalakkan minum alkohol sederhana. Menegangkan penggantian alkohol, mempromosikan penggantian untuk minuman tradisional seperti bir dengan kandungan alkohol yang dikurangkan, no alkohol imitasi bir dan wine, minuman ringan dan juga ganja. Seterusnya, National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism merupakan dasar awan dan alkoholisme awan. Mereka telah mengadakan program rawatan alkohol dalam masyarakat setempat di seluruh negara. Mereka telah membawa kaunseling dan perkhidmatan lain kepada ribuan masalah peminum. Mereka juga mengadakan pembangunan rujukan dan rawatan berasaskan komuniti pusat untuk membantu peminum untuk mengatasi masalah. Ada juga yang menyediakan pesakit luar kaunseling dan menegangkan di hospital. Alkoholis Anonymous juga merupakan dasar awan dan alkoholisme awan. Mereka ialah satu kumpulan yang mengumpul orang untuk menyelesaikan masalah minuman mereka. Mereka melaksanakan modal perubatan masalah minum mengandung alkohol sebagai penyakit dengan gejala yang penghinaan boleh mengelakkannya hanya dengan tidak pernah minum alkohol. Mereka juga menyerupai program bantu diri yang lain seperti yang mereka menagih darah, pesakit mental atau obes yang melibatkan bekas pengimbang untuk membantu rawatan orang dengan keadaan yang serupa dengan mereka sendiri. Rumusannya, alkohol adalah darah yang paling biasa digunakan untuk mempengaruhi seseorang. Orang ramai minum ia dalam banyak situasi sosial. Masalah peminum adalah mereka yang mengalami kesukaran yang banyak daripada minum seperti dalam pekerjaan mereka, hubungan keluarga, atau kawasan lain dalam kehidupan mereka. Pengaruh budaya dan kumpulan mempengaruhi mereka minum minuman tersebut dengan berlebihan. Masyarakat telah membangunkan beberapa langkah rawatan khusus untuk mengawal alkoholisme. Program rawatan berasaskan komuniti berpotensi dan bersambung dengan gabungan kaunseling dan detoksifikasi. Kumpulan AA menawarkan program-program yang tidak rasmi dan sukarela berdasarkan bantu diri bersama oleh ahli. Sekian, terima kasih.